Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam cikgu. warahmatullahi cikgu. Waalaikumsalam. Sehat? Semua sihat? Sehat, Sihat, cikgu. alhamdulillah. Sihat Okey. cikgu. Okey, hari ni cikgu kita akan belajar tajuk sambungan dari tajuk minggu lepas iaitu 7.1 sistem endokrin. So hari ni kita akan masuk tajuk baru. So sebelum kita mulakan pengajaran kita, cikgu akan tunjukkan satu gambar ni. Nampak tak gambar yang cikgu bagi ni? Cikgu tunjuk ni. Nampak, cikgu. Nampak, cikgu? Okey, apa yang nampak dalam gambar ni? Baik. Vitamin. Pig. Serbuk. Lagi? Tablet. Serbuk Ah, putih. vitamin. Nampak tak ada serbuk warna putih tu? Nampak, Nampak. cikgu. Tu pun sebenarnya jenis ubat juga tapi macam dihancurkan lah. Okey, cikgu nak tanya, apakah yang akan berlaku kalau kita ambil ubat ni secara berlebihan? Overdose. Khayal kot, Overdose cikgu. lagi? Sakit. Khayal, betul, tepat sekali. Satu lagi, dia akan bagi efek kepada kita punya sistem koordinasi badan. So, jadi tajuk yang akan kita belajar hari ini adalah gangguan kepada koordinasi badan, bab 7.2. Okey, dalam tajuk koordinasi badan ni, objektif pembelajaran kita hari ini adalah murid dapat menyatakan maksud dada dengan tepat, menjelaskan jenis-jenis dada dan contohnya dengan betul dan menghuraikan kesan penyalahgunaan dada dan alkohol ke atas koordinasi badan dan kesihatan mental dengan jelas. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan dadah? Semua pernah dengar kan perkataan dadah ni? Pernah, cikgu. Dadah ni positif ke negatif? Negatif Bagi cikgu. Positif kalau ambil dia secara terkawal. Sikit. Untuk ubat boleh. Tapi kalau Kalau lebih tak terkawal boleh. dia negatif. Okey, betul. Dia dadah ni maksud dia merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Okey, dadah ni kalau dalam ubat kan dadah pun ada juga dalam perubatan kan, dalam ubat tu. Tapi dalam orang panggil kuantiti yang sesuai untuk badan kita. Kalau berlebihan, dia memang akan mengganggu koordinasi badan dan badan manusia lah. So, kita akan belajar gangguan kepada koordinasi badan ni, jenis-jenis dadah. Jenis-jenis dadah ni dia ada 4, iaitu dadah jenis penenang, perangsang, inhalan dan halusinogen. Siapa pernah dengar pasal dadah penenang? Saya Pernah? tak pernah, cikgu. Tak pernah? Okey. Jom kita masuk. Kalau dadah penenang ni, dia sebenarnya menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. So, pernah dengar tak orang minum alkohol? Kita bahasa singkat dia minum arak lah. Pernah dengar. Sebab dia pun sebenarnya alkohol pun jenis dadah penenang. Allah Akbar. Alkohol ni dia pun termasuk dalam kategori dadah penenang. So bila makan ubat penenang ni sebenarnya pengguna tu akan rasa mengantuk dan kurang cemas. Sebab itulah macam ada orang yang jenis tahap gelabah kan, yang macam ada anxiety atau nervous kan, mesti dia akan makan ubat penenang dulu untuk kurangkan rasa cemas dia. Faham tak? Faham cikgu. Faham, cikgu. Tapi nak makan dadah penenang ni bukan suka-suka hati je. Dia kena ada dos yang diambil lah. Kalau berlebihan memang akan efek pada kesihatan kita lah. Okay, jenis dadah yang seterusnya adalah jenis dadah yang dadah perangsang, iaitu
dia mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan kita. So bila seseorang tu dia makan dah perangsang, jenis perangsang ni, dia akan rasa bertenaga. Dia rasa excited. So dia akan rasa macam yang cikgu tu rasa yakin dan berwaspada lah. Dia macam ada perubahan dalam badan dia. Sama macam dadah penenang tadi, kesan pun bergantung pada dos. Contoh dadah perangsang ni, amfetamina, metafetamin dan nikotina. Nikotina ni pernah nampak kan? Pernah cikgu. Kan? Yang siapa-siapa yang merokok tu dalam rokok tu kan ada nikotina. Nikotina tu lah yang buatkan kita rasa rasa suka merokok tu, rasa ketagih. Okay. Yang ketiga adalah jenis dadah inhalant, iaitu jenis dadah inhalant ni bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Pernafasan contohnya macam bahan pelarut dan bahan gas yang macam tu. Dia juga boleh menyebabkan halusinasi. So benda ni dia konsum melalui pernafasan. Ada yang penagih yang hisap gam tu. Dia itulah contoh dadah inhalant sebenarnya. So dia sebenarnya merosakkan otak, paru dan ginjal. Okey, apakah faktor penyalahgunaan dadah ni? Antaranya adalah sifat ingin tahu, pengaruh rakan sebaya, untuk cari keseronokan dan ingin melupakan masalah. Macam kalau rasa stres ke dengan kerja ke apa, seorang tu pun rasa macam nak try lah dadah ni. Jangan Okay. Yang seterusnya kita masuk kepada kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badannya antaranya adalah menyebabkan ketidakseimbangan hormon. So, ketidakseimbangan hormon ni akan berlaku bila badan tu alami kegangguan koordinasi yang mungkin akan menyebabkan seseorang tu terdedah kepada bahaya dan kecederaan. And then apa kesan ni kepada badan kita? Badan kita ni akan alami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. Okey, tengok gambar tu. Contoh dalam gambar tu, itulah adalah kesan ketidakseimbangan hormon ya. Tengok ciri fizikal lelaki tu macam mana? Cacat. Ya, dia cacat. Cacat adalah satu tapi dia terlalu tinggi kan? Betul. Ini pertumbuhan yang melampau. So yang bawah tu dia juga disebabkan ketidakseimbangan hormon, dia akan menyebabkan seseorang tu rasa murung. Okey, seterusnya adalah pertuturan yang tidak jelas. Okey, bila kita minum, bukan kita lah, bila pernah nampak tak orang minum alkohol? Kalau kita tengok movie ke apa? Apa yang masa dia orang minum alkohol tu macam mana dia orang bercakap? Dia cakap merapu itu. Dia cakap merapu, dia cakap meracau, macam mengarut lah. Sebab apa? Sebab bila dia minum alkohol ni, dia sebenarnya akan mengganggu cerebrum dalam otak. Cerebrum tu dia berfungsi untuk mengawal pertuturan manusia. So bila minum alkohol ni, dia akan menyebabkan seseorang tu meracau, bercakap, mengarut, merapu. Ada ke yang minum alkohol ni nampak bercakap biasa je? Tak ada cikgu. Okey, pandai, bagus. Okey, yang ini kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental. Untuk yang ni cikgu dah bagikan kamu kepada beberapa kumpulan kan? Aktiviti berkumpulan. So, kumpulan 1 saya suruh awak buat pasal sirosis hati.
Kumpulan 2 pasal asal perut. Kumpulan 3 mengenai pelakuan ganas. Dan kumpulan 4 mengenai halusinasi. Semua dah buat ke semua dah cari maklumat ke tentang ni? Dah, cikgu. Penyakit. Dah. Dah cikgu. Cikgu suruh cari maklumat tentang apa? Tentang menyatakan punca berlakunya kemerosotan dan juga ciri-ciri yang dialami oleh pesakit kan? Semua dah buat Dah, cikgu. Dah cikgu. Dah cikgu. Okey. Okey, ni kumpulan 1. Siapa yang nak bentang ni? Okey, siapa wakil dari kumpulan 1? Saya cikgu, Amira. Okey, Syaira. Okey. Jadi setelah membuat perbincangan dengan ahli kumpulan saya, kami dapati punca sirosis hati ni berlaku disebabkan oleh pengambilan minuman beralkohol yang berterusan dan dalam jumlah yang banyak. Okey, macam mana kita nak tahu ciri-ciri sirosis hati ni adalah yang pertama dia mengeras, dia tidak berfungsi seperti hati yang sihat dan hati tu berparut dan akan merebak perlahan-lahan hingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Dia tak berfungsi, dia rosak. Cikgu. Okey, betul, tepat sekali. Bagi tepuk untuk kawan-kawan kita Amira, Syahira. Okey. Sirosis hati ni cikgu tambah sikit sebabkan minum terlalu banyak alkohol. Kan alkohol tu kan dia asid kan. So bila kita minum bila seseorang tu minum terlalu banyak dia akan menyebabkan kesan toksik dalam hati seseorang tu. So dia akan menyebabkan macam ciri-ciri yang Syahira bagi tahu tadi lah. Menyebabkan hati tu mengeras, tak berfungsi. Lepas tu berparut. Lama-lama fungsi hati ni akan hilang. Kalau kita tengok ni kat sini kita boleh nampak hati yang sihat tu belah kiri dan mereka yang mengalami sirosis hati tu. Nampak tak gambar hati sirosis hati tu? Apa yang awak nampak? Hello? Hati dia hitam cikgu. Hati dia hitam macam berparut kan? Tu dah menyebabkan itulah kesan minum terlalu banyak alkohol. Dia menyebabkan sirosis hati. Okey, bagus Amira. Seterusnya kumpulan 2 siapa? Saya cikgu. Okey, siapa tu? Fazila. Okey. Kejap. Punca asal perut punca dia adalah daripada meminum alkohol secara berlebihan dan mengakibatkan iritasi dan radang pada selaput perut cikgu. Okey, betul. Ni punca dia kan? Ciri-ciri pesakit tu? Ciri dia sakit tu akan rasa macam pedih ataupun sakit ulu hati. Yang kedua, pesakit tu akan rasa kembung perut, akan dapat kembung perut dan loya serta muntah cikgu. Okey, betul. Tepat sekali. Terima kasih Fazila. Asam perut ni macam sirosis hati tadi disebabkan minum terlalu banyak alkohol secara berlebihan. So sebabkan alkohol itu kan asid macam yang cikgu beritahu tadi. So dia juga akan mengakibatkan iritasi dan radang pada selaput perut macam yang kawak beritahu tadi. And ciri-ciri dia pun pesakit rasa pedih, sakit ulu hati, kembung perut, loya, muntah. Selain tu dia akan muntah darah juga. Muntah darah dan najis diorang pun sebenarnya akan jadi warna hitam kalau nak tahu. Mereka yang alami asam perut ni. Okey. Jom kita jawab soalan. Soalan pertama. Antara jawapan di bawah yang manakah tidak termasuk dalam jenis-jenis dadah? Cikgu nak panggil nama lah.
Amira. Apa jawapan dia? Cikgu, Kevin. Betul tak cikgu? Kevina kan? Okay, betul. Sebab apa? Sebab macam yang cikgu beritahu tadi, 4 jenis dadah adalah penenang, halusinogen, inhaler dengan pil perangsang. So Kevina ni tak termasuk dalam jenis-jenis yang dadah yang kita belajar tadi. Okey, seterusnya pernyataan berikut adalah benar mengenai dadah kecuali siapa nak jawab? Siapa volunteer nak jawab? Saya nak jawab cikgu, saya cuba. Okey. Siapa tu? Aima cikgu. Okey, Aima. Bagus Aima. Okey, apa jawapan dia? Okey, jawapan ni mempercepatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Okey, Betul, jom kita tengok betul ke tak. Okey, betul Aima. Pernyataan yang berikut benar mengenai dadah kecuali mempercepatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Sebenarnya yang mengenai dadah ni dia sebenarnya melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Macam yang cikgu beritahu awal-awal tadi. Okey. Tanya Aima, kesan-kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan dan kesihatan fizikal serta mental kecuali? Cikgu. Ya. Cikgu, saya Amirah nak jawab. Amira. Apa jawapan dia Amira? Saya rasa merosakkan sel-sel hati dan berlakunya sirosis hati. Cikgu. Okey, kita tengok jawapan dia betul ke tak. Okey, jawapannya salah. Kenapa salah? Siapa tahu kenapa salah? Sebab ada kecuali kan cikgu? Ya, sebab ada kecuali. Kalau macam kan cikgu bagi aktiviti berkumpulan tadi kan awak present pasal sirosis hati, ulcer perut, keseimbangan hormon. Kecuali yang tak ada yang cikgu suruh present awak bentangkan tadi kan menyebabkan mata dan hidung berair. Sebab apa? Kesan penyalahgunaan dadah ni betul lah sirosis hati. Amira ni tak perasan kecuali tu. Perasan kecuali. Okey, tak apa. Lepas ni baca soalan sampai habis Amira. Tapi nice try. Terima kasih. So, rumusan pembelajaran pada hari ini. Dapat menyatakan maksud dadah dengan tepat. Saya nak cuba cikgu. Okey, silakan. Madia. Dadah ialah bahan kimia yang mengganggu fungsi koordinasi badan. Okey, betul. Tu kalau dengan cara yang simple lah. Kalau bahasa panjang sikit, dadah tu merupakan satu bahan kimia yang mengganggu fungsi neuron dan juga mengganggu fisiologi dan koordinasi badan. Okey, percubaan yang baik daripada Mardia. Terima kasih. Okey. Yang kedua adalah menjelaskan jenis-jenis dadah dan contohnya dengan betul. Apa 4 jenis dadah tadi? Awak ingat? 4 jenis dadah, penenang, perangsang, inhaler dengan halusinogen cikgu. Okey. Dalam menghuraikan kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol ke atas koordinasi badan dan kesihatan mental dengan jelas. Ni apa yang awak buat aktiviti kumpulan tadi lah. Contohnya macam sirosis hati tu, ulcer perut, menyebabkan ulcer perut, menyebabkan ketidakseimbangan badan dan juga menyebabkan apa yang last sekali yang Husna present tu? Halusinasi. Okey, halusinasi. Betul. Nampaknya awak memang kebanyakan daripada awak semua ni memang dah faham lah tentang apa yang kita belajar hari ni. So, itu saja. Sekian, terima kasih. Cikgu nak seorang wakil untuk buat refleksi tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Siapa boleh? Saya lah cikgu, Aima. Okey. Okey Aima. Okey, hari ni apa yang saya belajar dadah adalah sejenis bahan kimia yang boleh mengganggu koordinasi badan. Lepas tu ada 4 jenis dadah. Penenang, perangsang, inhaler dengan halusinogen. Lepas tu kesan dadah
kepada kesihatan termasuklah sirosis hati dan menyebabkan halusinasi, cikgu. Okey, betul tak apa yang kawan awak bagi tahu ni? Betul cikgu. Okey, betul. Okey, nampaknya kebanyakan awak ni faham lah apa yang cikgu hajar hari ni. So, lepas ni kalau cikgu akan bagi latihan pengukuhan tu, nanti awak buat Okey, itu saja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih.